Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Okey. Macam biasa, video-video saya berkenaan dengan isu-isu semasa, isu-isu mahkamah syariah dan isu masalah rumah tangga, wasiat, hibah dan sebagainya. So, sebagian komen dan juga persoalan boleh masukkan dalam video ini. So, hari ini kita nak bagi ilmu sikit berkenaan dengan isu-isu mahkamah syariah. Okey, hari ini kita ambil topik iaitu surat nikah palsu. Baik. Biasa pernikahan yang tidak mengikut prosedur, di akhirnya surat nikah palsu. Bila kita cek di JPN, cek di Pejabat Agama atau cek di mana-mana tempat yang berkaitan, tengok rupanya palsu. Jadi kenapa jadi begitu? Kebiasaan bila kita ikut prosedur Pejabat Agama ataupun badan-badan tertentu, pastinya ada satu yang tidak kena. Betul tak? Jangan sekali-kali anda terpengaruh dengan orang tengah yang mengatakan bahawa dia boleh buat sehingga selesai tanpa kita sendiri pergi agama, kita sendiri pergi mahkamah. Dia kata dia boleh selesaikan tanpa macam itu sekali. Bayangkan, kita mesti fikir, takkanlah kita tak pergi daftar, kita tak pergi isi borang, orang lain isikan semua, tiba-tiba selesai dengan mudah. Pasti ada sesuatu yang tidak kena. Mana-mana jabatan sekalipun, contohnya di Pejabat Agama sekalipun, kalau nikah pasal dia biasa pun kan, kita kena mohon isi borang kan. Isi borang, nama, IC, bakal kan, wali kan kita isi. Kemudian kita dapatkan pengesahan daripada imam ataupun ketua kampung dulu kan. Pergi Pejabat Agama, daftar bila nak nikah, semua kan kita lengkap. Tapi ini tak perlu. Tanpa perlu proses itu, tiba-tiba keluar surat nikah dan dapat surat nikah, kan pelik. Jadi hati-hati pada mereka tu, sila semak balik pada Pejabat Agama setempat, betul tak cara pernikahan kita tu. Okey, kebiasaan yang saya lihat surat nikah palsu ni pasti selalunya nikah bukan di tempat yang sepatutnya. Contoh kalau Pejabat Agama kan, kita nikah di Pejabat Agama kan. Ini kalau kita nikah tiba-tiba satu tempat yang tak tahu, tiba-tiba katanya nikah di ada orang tertentu lah, rumah orang kampung tertentu yang dibawa ke sana, ataupun jumpa di madrasah katanya lah, jumpa di tempat-tempat yang jarang berlakunya pernikahan kan. Biasa mereka akan bawa, kita pun ikutlah kan, nikah sini boleh, so juru nikah ni tauliah, sedangkan kita pasti juru nikah tu betul ke tidak. Sebab tu kebanyakannya nikah-nikah sedikit ni dikhawatiri kesahihan surat nikah yang dikeluarkan. Kebanyakannya adalah pernikahan dengan warga asing, payah proses sehingga buat nikah koboi dan sebagainya. Jadi ada lagi isu mungkin pernikahan yang kali kedua, poligami dan sebagainya. Jadi kebanyakan kes-kes yang begitu akan berjumpalah orang-orang yang tertentu mengatakan dia boleh melakukan, boleh menguruskan segalanya sehingga dapat surat nikah yang betul. Jadi kebanyakanlah kes-kes yang kita lihat di mahkamah, nikah-nikah yang tidak mengikut prosedur ni akan timbul juga permasalahan-permasalahan. Contohnya terbukti surat nikah palsu. Dia bukan masalah dalam Malaysia, luar negara pun sama juga. Adanya orang-orang tertentu ni yang memberi menganjurkan ataupun orang kata menyediakan perkhidmatan tersebut. Sangat hati-hati. Baik, begini. Sikit je hari ni kita nak bagi tahu, maknanya sekiranya anda pasti pernikahan yang sebelum ini tidak mengikut prosedur, pastikan anda surat nikah yang anda dapat tu pergi cek balik. Tolong cek balik di Pejabat Agama ataupun badan-badan yang mengeluarkan surat nikah. Contoh kata surat nikah tu dikeluarkan oleh Wilayah Persekutuan, pergi cek. Betul tak? Nama sekali ada tak didaftarkan? Kalau di Pejabat Agama Islam Selangor, pergi cek. Kalau di contoh di luar negara, di Narati Wak Songklah, cek balik. Kemungkinan betul atau tidak. Jadi ramai yang mereka ni ada orang kata dia, bagi dia surat nikah yang dapat tu dah kira sah, tapi dia belum tentu lagi.
Kena check, double check majlis agama yang mana yang keluarkan surat nikah yang kata. Sebab kita tak ikut prosedur. Bila tidak mengikut prosedur, kita tak pergi pejabat agama, kita uruskan, tiba orang lain uruskan, pastikan cek surat nikah tu. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, kena buat pengesahan nikah di mahkamah syariah. Kena angkut semua sekali. Wali, juru nikah, saksi dan sebagainya. Banyak panjang cerita pula kan tentang isu untuk mendapatkan surat nikah yang betul. Ini sebab banyak dah berlaku. Perkara ni dah lama dan saya percaya bahawa ramai yang tahu. Yang siapa dah terkena, duit dah banyak keluar habis kan. Jadi anda sebaiknya tolong cek balik. Just kita sharing saja berkenaan dengan isu surat palsu, surat nikah palsu. Banyak. Saya beritahu tadi, kebiasaan surat nikah palsu ni yang tak mengikut prosedur pejabat agama Islam. Lepas tu ada isu masalah pribadi, contohnya nikah dengan warga asing, proses tu kan susah. Kemudian kebiasaannya nikah poligami 2, 3, 4, tak dapat perkongsian dan sebagainya, susah sangat. So di antara inilah yang punca-punca mereka ni menggunakan orang lain, katanya boleh menguruskan pernikahan. Dan katanya sebab kata apa, dari segi prosedur dia yang tidak sah, tapi nikah tu sah. Itu jawapan tu saya tak nak jawab dengan pejabat agama dan juga mahkamah syariah. Pandai berkata-kata kan, ini anda ni apa, mengelakkan maksiat. Islam kata nikah tu sah je, senang je, kenapa nak dipersulit-sulitkan? Kena ikut prosedur. Kenapa nak ikut prosedur, payah sangat? Sedangkan mereka nak nikah je. Kita ada undang-undang di Malaysia, kita ada prosedur, kita ada pejabat agama, kita ada mahkamah syariah. So ikutlah peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan kita. So kalau kita mandai-mandai itu pulanglah. Jangan nak bersalahkan orang lain di akhir nanti, kenapa itu, kenapa ni, lambatlah. Awak yang salah sendiri, ikut jalan yang tak betul, shortcut, dah bertimpa masalah, nak marah orang lain, nak marahkan orang, ni semua tak kena, ni tak kena. Kita sendiri yang salah. Tengok pada diri, punca daripada mana. So saya nak sharing saja, jangan sampai anda terkena dengan sedikit ini menggunakan surat nikah palsu. Okey, tolong pastikan ikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak agama dan juga mahkamah syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.